Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi. Kiranya semualah sebenarnya langit. Dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas pada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kan? Kalau kita tahu maknanya tanda Allah, tanda kekuasaan Allah ada merata. Seperti contoh kalau kita tengok gambar yang saya tunjuk tu, angkasa lepas. Apa yang kita nampak tu adalah planet. Tapi kita tahu tak yang planet tu sebenarnya dia bergerak, dan bergerak tu ikut aturan. Kita tahu kan? Tapi nampak ke kita boleh perasan tak betapa teraturnya planet tu? Sekarang sebab dikatakan kalau apa yang saintis telah dapati ialah planet-planet ni dia akan bergerak keliling guna orbit. Maknanya kalau planet tu gerak ikut orbit, dia ikut arahan siapa sebenarnya? Kan? Siapa yang mengatur planet ni ikut arah ni, planet ni ikut jalan ni. Jadi kita tengok macam mesti ada pengatur. Sebab kalau tak ada pengatur, mesti dia akan berlaga. Kan? Langgar. Dan apa yang kita nak ialah alhamdulillah Allah still buat planet-planet ni still bergerak dalam orbit tu. Cuba bayangkan kalau dia lari sikit je, apa akan jadi? Jadi bila kita tengok ni, kita nak ingat Allah dah mengatur. Dan Allah bukan atur setakat benda tu berlaku. Allah juga atur supaya benda yang tak baik juga tak berlaku. Kan? Jadi Allah pastikan planet tak berlaku. Dan di situ kita dapat lihat rahmah Allah dalam pengaturan angkasa lepas. Seterusnya. Cantik dah tu. Kat mana tu saya pun tak tahu. Tapi sangat cantik kalau kita sangat cantik. Tapi kita nampak ini adalah natural. Jadi bila kita natural maknanya ia terjadi disebabkan oleh penciptanya. Kan? Macam mana Allah aturkan macam tumbuhan-tumbuhan kat situ, lepas tu ada batu situ, lepas tu ada air tu dengan air warna biru. Semua tu macam ada satu design yang sangat cantik dan sangat menakjubkan. Kalau kita pergi kat sana lah, tapi kita tengok gambar je lah. Tapi yang pentingnya bila kita tengok ni, wow, subhanallah. Bila kita ingat, bila kita sebut subhanallah tu, kita bukan just nak takjub pada kecantikan, kita nak takjub juga kepada pencipta kecantikan tu. Dan bila kita tengok keadaan ni, kita nampak dia cantik dan dia sangat teratur. Seterusnya. Ingat ayat tadi di mana kita tengok tanda-tanda Allah di bumi dan juga dalam diri. Semua pernah belajar sains. Hargai kalau suka tak perlu belajar sains dulu. Kita belajar bio, kita belajar sains, kita belajar kita tahu kita ada sistem pernafasan, kita ada banyak benda. Saya ni mengajar satu subjek dipanggil Physiological Psychology. Dan saya alhamdulillah bila saya belajar pasal physiological psychology untuk mengajar physiological psychology, ia memperkenalkan saya kepada apa yang ada dalam badan kita. Dulu kalau kita belajar sains kan kita cakap, kita ada organ ni, kita ada jantung, kita ada hati, kita ada
Okey, jadi itu salah satu sistem dalam badan. So kita ada organ-organ ni, dan kalau kita tengok keran kita yang boleh duduk, relax, kita boleh tengok, kita boleh berfikir yang tenang. Maknanya sistem organ dalam badan tu tengah berfungsi dengan baik. Dan siapa yang membenarkan organ itu berfungsi dengan baik adalah pencipta organ itu sendiri. Okay. Yang lagi satu, kalau kita juga ada satu sistem darah. Kau pernah baca tak? Apa yang menunjukkan pasal sistem darah tu? Kita nampak macam gambar saja. Line je gambar badan tu. Okay, kita nak tengok dia adalah satu sistem di mana Allah dah, kita bayangkan macam Allah yang cipta satu sistem di mana darah tu akan mengalir seluruh badan. Dan kita bayangkan, kita pernah sakit kan, bila darah keluar ke, ataupun bila kita ada kecederaan, kalau kita efek satu bahagian badan ke, kita dah rasa macam tak selesa, kan? Dan kita tengok kan betapa telitinya Allah. Maknanya ada salur darah di tangan, di tengah badan, di kaki, semua tu, untuk memastikan badan kita dapat berfungsi dengan baik. Dan hakikat yang kita boleh duduk senang ni, maknanya Allah yang menjadikan kita sihat dan berfungsi. Seterusnya, okay, lagi satu yang paling penting adalah, kita pernah belajar tak pasal human nervous system? Sistem saraf kan? Apa kegunaan sistem saraf itu sebenarnya? Kita tahu kan, kita biasa sistem saraf, apa benda sistem saraf? Saraf tunjang, otak, semua tu. Sebenarnya sistem saraf ini adalah sistem komunikasi dalam badan. Okay? Kita tahu kita ada deria. Lepas tu kita juga tahu yang kita ada deria. Lepas tu kadang-kadang kita bertindak ikut apa yang kita sense, kita nampak, kita dengar. Okay. Jadi macam mana dari deria, maknanya kalau kita tengok, kita lihat macam mana dari mata tu boleh bawa kepada pemikiran kita, bawa kepada tindakan. Inilah fungsi sistem saraf. Dan kalau kita tengok dia kat sebelah tu, macam itulah sistem, macam lebih kurang macam sistem darah kita kan, dia merata. Dan sebenarnya dalam sistem saraf tu, kalau ikut sains, dia memang ada bahagian-bahagian dia. Dalam sistem saraf tu ada sistem saraf pusat, sistem saraf periferi, sistem saraf soma, sistem saraf autonomi. Kita bukan nak tengok nama-nama tu, kita nak tengok yang dalam badan kita ada satu sistem. Dan kalau dia sistem tu lari sikit, kita dah jadi tak sihat dan kita jadi tak berfungsi. Jadi ini yang kita nak hargai sebab kalau ada something wrong dengan deria kita je, kalau kita mungkin kita sakit mata je, kita tak nampak dah. Jadi bila kita sedar yang kita boleh lakukan apa yang kita nak, sebenarnya Allah buat sistem saraf kita, sistem darah kita dan organ-organ kita semua dalam keadaan teratur. Dan ini yang kita nak hargai. Terusnya, okay, jadi bila kita tengok tu kan, kita sedar tak betapa Allah ni sangat berkuasa, sangat-sangat berkuasa. Okay, bila kita ingat, bila kita fikir Allah sangat berkuasa, kita ada rasa apa-apa tak?
just lihat pada informasi saja. Okey. Adakah dengan ingat Allah berkuasa tu, adakah akan membuatkan kita bertindak sebagai Allah tu sangat berkuasa? Okey. Dan kalau kita tengok apa yang saya dah cerita tadi pasal pengaturan di angkasa lepas, bumi, di dalam badan kita, apa yang kita sedar ialah Allah ni sangat mampu, kan? Tapi kita sekarang ni Allah memang boleh buat sesuatu, tapi bila kita nak dari segi sama ada kita boleh dapat pertolongan Allah ke tak, kita tanya Allah nak ke tak tolong kita. Di situlah peranan kita. Pasal itulah kita kena berusaha untuk menjadikan Allah nak tolong kita. Sebab Allah memang boleh, Allah boleh tolong sesiapa saja, tapi kita nak supaya Allah yang tolong kita, kan? Dan di situlah usaha kita. Jadi apa yang kita buat ni adalah supaya Allah buat apa yang kita nak. Sebab Allah sebenarnya lakukan apa yang dia kehendaki. And the fact that kalau kita dapat apa yang kita nak, maknanya apa yang Allah nak sesuai dengan apa yang kita nak. Okay, jadi kalau kita relate pada usaha kita ni, usaha kita at least untuk sekarang, untuk usahawan OSM sekarang ni datang kursus, timba ilmu, dapat skill. InsyaAllah bila jumpa mentor nanti, belajar di mentor. Yang saya kongsi sekarang ni macam sesuatu yang asas saja. Dan tapi kursus yang seterusnya juga adalah pengetahuan asas. Tapi bila kita nak ilmu yang betul-betul mantap, kita kena refer kepada orang yang memang dalam bidang tu. Okay, iaitu pasal itulah sangat berguna bila nanti para usahawan nanti dapat bantuan dan bimbingan daripada mentor. Okay. Dan insya-Allah semoga di atas usaha kita Allah akan memberi ganjaran yang terbaik. Okey, jadi untuk usaha untuk kita fahami bila kita cakap usaha ialah tindakan kita. Jadi macam mana kita ada, bila kita fikir macam mana kita buat satu usaha, kita akan sedar yang kita ada elemen ni, iaitu ada fikiran, kita ada emosi dan kita juga ada perbuatan. Ini adalah macam triangle lah. Dan yang penting dalam ni ialah kita tengok thoughts tu adalah pemikiran, emosi adalah perasaan kita, dan behavior adalah tindakan kita. Ini adalah yang didapati mengikut kajian semua. Tapi kita sedar juga macam ni lah kita berfungsi. Ada kalanya dari pemikiran je boleh terus pada behavior. Sebab sebagai contoh, kalau saya suruh angkat pen, kalau semua orang angkat pen, maknanya dari fikir, okey saya nak angkat pen, lepas tu saya akan angkat pen. Okay? Tapi itu macam biasa je. Kita tak rasa apa-apa pun kalau kita angkat pen. Macam mana kalau satu usaha yang lebih besar? Okey. Dalam
contoh datang khusus ni. Kalau saya cakap, datang je lah khusus. Nak datang tak? Tak nak datang. Okay. Kalau saya cakap, datanglah khusus ni, boleh bantu kita dapat ilmu. Okay, ada sikit makna kan. Tapi sampai tak rasa tu. Ada tak rasa macam, kena pergi kursus ni, excited. Okay. Jadi kalau kita tengok situ, untuk kita bertindak dengan efektifnya kan, kita tengok sebenarnya kita kena ada rasa. Tak cukup kalau just kita fikir je untuk bertindak. Bila kita rasa macam, nanti seronok juga dapat belajar ilmu, dapat jumpa orang, baru kita rasa, okey, bolehlah kita cuba kursus ni. Kalau kalau kami kongsi apa-apa, lepas tu kalau korang tengok saja maklumat tu, tapi macam tak ada rasa, tak ada rasa apa-apa pada maklumat yang kami share tu, mesti tak bawa kepada tindakan. Okay. Okay. Jadi yang ni penting ialah untuk kita bertindak, kita kena ada rasa yang sesuai. Kan? Seperti macam either rasa suka ke, ataupun mungkin rasa takut ke, baru kita akan bertindak. Itu satu. Lagi satu, kita nak tengok segitiga ni adalah macam mana kita handle suatu situasi yang beremosi. Okay? Sebagai contoh, kita advertise, ataupun kita beritahu kat kawan, saya ada jual benda ni. Okay? Lepas tu, tapi kawan macam tak kisah, tak ada orang respon. Okay. Dan jadi kita fikir rasa, dia bergantung. Kalau kita fikir, alah kawan kita tak suka kat kita. Okay? Jadi dia akan menimbulkan rasa macam tak selesa. Okay? Tapi kalau okay, jadi yang penting ialah kita kena faham kaitan pemikiran, emosi dan tindakan. Jadi kalau kita nak menangani rasa kecewa ke, kita nak jadikan kita lebih motivasi, yang penting ialah kita kena betulkan pemikiran kita. Okey, barulah dia membawa kepada tindakan. Okey. Okey. Okey, jom kita cuba kita cuba apa yang kita nak cuba ni sebenarnya. Kita nak cuba baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita ingat, satu dalam kalimah tu kita ada Allah, kita ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi apa yang kita sebenarnya nak buat ialah bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kita rasa Allah itu berkuasa, rasa besar, pemurah penyayang. Kita nak rasa itu. Kita tak nak baca Bismillah, lepas tu kita tak ada rasa. Sebab kalau kita tak ada rasa, kita tak dapat rasa yang Allah itu maha berkuasa,
Allah boleh tolong kita. Okey. Jadi kalau kita nak sampai kepada rasa tu kita kena ada pemikiran yang sesuai. Dan apa yang saya kongsi awal tu, di mana saya cakap Allah berkuasa pasal ni, dan kita yakin dengan maklumat tu, dan jadi sepatutnya bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim ni, kita rasa ada kekuatan di sebalik Bismillah. Okay? Jadi saya nak pesan, jadi kita boleh tak cuba sikit? Sampai tak? Cuba baca Bismillah. Adakah kita rasa tak? Kita rasa senang ke? Kita rasa takut ke? Kita rasa disayangi? Sampai tak? Kan? Sebab kalau kita imagine Allah tu macam mana, apa sebenarnya kita patut rasa? Kan? Kalau imagine kita betul-betul faham Allah tu boleh lakukan apa saja, sebenarnya kita akan kalau dalam konsep Islam kan, yang rasa yang penting adalah rasa berharap dengan rasa takut. Dua tu sangat penting. Macam mana kita nak rasa harap? Sebenarnya bila kita yakin Allah boleh lakukan apa-apa dan Allah akan bersifat rahmah, kan? Lagi satu, ataupun untuk push kita lebih berusaha ataupun lebih kuat, supaya kita tak buat benda yang Allah tak bagi. Kita ingat Allah ni berkuasa. Jadi kalau kita buat salah, Allah boleh saja hukum kita. Allah boleh je jadikan apa-apa kat kita. Kan, jadi itulah yang itulah the push untuk kita lakukan apa yang Allah suruh. Jadi saya berharaplah bila next time bila kita baca Bismillah ni, ikut situasi, masa senang kita ingat Allah, kan? Kita baca Bismillah. Masa kita susah, kita juga ingat Allah. Bila kita rasa tak bersemangat, bila kita cuba ni, cuba tu, cuba ni, macam alamak, macam tak nak lah. Tapi kita kena ingat balik kita punya misi, kita punya tugas, iaitu tugas kita adalah usaha, kan? Jadi insyaAllah saya berharap bila kita baca Bismillah ni nanti, kita akan terus bersemangat. Kalau kita rasa sedih, kita akan rasa sayangnya Allah tu, dan kita jadi kurang sedih ataupun kita jadi happy. Okay? Dan kalau orang komen, kita buat benda betul lah, tapi kena komen sana, komen sini. Kita ingat kita punya usaha ni tak bergantung pada komen orang. Okay? Selagi kita buat benda betul, kita yakin dengan usaha tu. Yang kita nak pentingkan ialah apa Allah akan komen nanti, kan? Okay. Okay. So Bismillah tu macam satu simple je, kan? Dan jadi kita kalau kita tak Bismillah, okey, maknanya kita dah ada macam satu senjata. Kalau kita dikala kita macam tak bersemangat ke, kita sedih ke apa, at least kita ada Bismillah. Tapi kita nak something yang lebih kuat, dan Allah dah sediakan something yang lebih kuat dari Bismillah, iaitu kita ada solat. Kerana di dalam solat tu adalah masa ni yang kita besarkan Allah.
Dan kenapa kita nak besarkan Allah? Supaya kita refer balik tadi, bila kita ingat Allah, baru kita ada bersemangat, kita tahu apa kita kena buat. Okay, secara umumnya ciri solat kita ada 5 kali. Dan apa yang kita nak tengok dari sifat 5 kali ni, maknanya Allah nak bagi kita kekuatan ataupun ketenangan. Macam Allah nak kita reset diri kita 5 kali sehari. Dan yang pentingnya subuh, kan, di mana kita nak mulakan hari. Kalau kita fikir je, kalau kita bangun, lepas tu kita fikir pasal diri sendiri, mungkin kalau kita ni okey, kita rasa bersemangat lah. Tapi kalau biasa macam kita ada masalah, so kalau kita tak jaga, nanti mood kita pun satu hari tu macam tak okey. Jadi apa yang kita nak ialah bila subuh tu, bila kita solat, kita ingat Allah. Kita ingat Allah Maha Pemurah Penyayang. Dan Allah boleh bagi apa-apa yang Allah nak. Pasal tu subuh ni sangat penting sebenarnya, kan. Dan kita juga pernah dengar kalau ada solat sunat sebelum subuh, kan, semua buat. Hargai tak? Macam hargai tak Allah jadikan ada solat sunat yang ganjaran dia lebih besar dari segala benda, kan? Itu ada hadiah. Kita boleh buat solat sunat je, dan insyaAllah Allah akan bagi banyak. Jadi bila kita tengok ni, okey, so dalam solat tu kita ada bacaan yang perlu difahami, kita ada gerakan yang perlu dibuat, dan kita ada juga konsep sendirian dan berjemaah. Okey. Dan saya nak next one. Okey. So kita tengok kita ada tindakan, kita ada apa yang perlu kita ingat. Okay, jadi dan ini adalah apa yang Allah suruh kita buat. Okey. Kita yakin ke kebaikan solat ni? Okey. Tapi saya nak bawa kepada apa yang saintis dah tunjuk kebaikan solat. Kalau kita baca situ, solat meningkatkan pengaliran oksigen ke otak, dapat mengurangkan kadar denyutan jantung, lepas tu boleh pemulihan penyakit sendi, lepas tu secara research juga solat dapat beri keterangan minda. Jadi apa yang kita nak hayati dari faktor solat ni ialah kita tengok Allah nak kita buat 5 kali sehari, kan? Dan kita tengok, oh, ini sebenarnya adalah kesan solat atas kita. Maknanya kita akan sedar Allah sebenarnya nak pastikan kita dalam kesihatan yang holistik, iaitu kita ada kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Okey, kalau dia bukan satu kewajipan, kita rasa kita buat tak? Tak, mungkin macam. Tapi disebabkan dia wajib, kita kena buat, jadi kita dapat benda ni. Ini yang kita nak hargai pasal solat. Okey. Tapi untuk dapat kesan ni, kita kena buat dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan. Bila kita rukuk tu, kita kena rukuk betul-betul, kena macam ni, kena sempurna. Bila kita sujud tu, jari kita memang kena berlipat. Bila kita buat cara yang betul ni, baru kita dapat kebaikan dari solat ni. Okey. Dari segi tu, seharusnya, okey,
okey, kalau kita dah belajar betul, kita senang nak buat. Tapi masalah utama kita, solat kita apa? Solat kita okey tak? Adakah kita betul-betul ingat Allah? Adakah kita besarkan Allah masa kita solat? Okey. Sekejap. Okey. Okay, jadi satu utama ialah kalau kita tengok solat tu, bila kita tengok bacaan tu, kita akan sedar yang bacaan-bacaan tu adalah bacaan besarkan Allah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita besarkan Allah, kita ingat Allah adalah Pemurah Penyayang. Lagi satu, kalau kita tengok bacaan tasbih, kita baca apa untuk tasbih? Tasbih rukuk, tasbih sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita tengok tu, dia sebenarnya adalah suatu pemujian Allah. Kan? Tapi adakah kita benar-benar memuji Allah masa kita baca tasbih? Adakah kita betul-betul besarkan Allah masa solat? Jadi kalau kita nak sampai kepada tu, kita kena ingat Allah yang sebenarnya. Okay? So jadi bila kita cakap Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi dengan sifat kepujiannya. Jadi sepatutnya bila kita puji Allah, kita rasa, macam mana kita rasa kalau kita puji orang? Ada rasa tak? Rasa apa? Ini imagine kalau kita puji sesuatu yang sangat besar, sangat berkuasa. Dapat rasa tak macam wow, macam itu? Macam bila kita baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kita puji Allah. Tapi yang kita nak ialah rasa tu, kan? Dan bila saya rasa, bila untuk khusyukan tu, sebenarnya kalau kita sampai kepada rasa dan kita sedar balik Allah tu siapa, dan bila kita sedar Allah tu siapa, kita juga sedar kita siapa, itulah yang akan mendorong kita punya perbuatan, sama ada pemikiran, emosi kita ataupun tindakan. Okay? Jadi saya rasa macam saya dah kongsi apa yang patutnya berlaku. Jadi saya harap usahawan siapa yang kat sini, solat ni sangat besar. Kita ingat macam mana kita dapat solat. Dia dalam satu event tertentu. Jadi kita nak cuba ingat yang sebenarnya solat ni adalah pemberian Allah untuk kita boleh rasa okey semula, untuk kita terus berfungsi, untuk kita laksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Okey, dan dalam kita melakukan solat, yang pentingnya saya rasa macam yang paling penting bila kita lakukan solat adalah kita ingat Allah tu siapa. Kalau kita buat solat tapi kita tak sampai Allah tu siapa, saya rasa okey, maknanya kita tak capai, sebab solat tu sebenarnya untuk
daripada bismillah, dapat kesan daripada solat kita adalah bila kita lakukan dengan penuh tumpuan. Kan kita panggil mindfulness. Dan macam mana kita nak tahu kita beri tumpuan? Ialah bila kita ada rasa, sama ada kita ada rasa berharap dengan Allah ataupun kita rasa takut dengan Allah. Sebab yang penting adalah tindakan kita selepas tu. Sama ada kita akan terus kalau orang reject, tak apa, ada orang lain boleh beli. Kalau orang kalau cara ni tak jalan, tak apa, ada cara lain. Yang penting ialah kita punya kita usaha tu kena teruskan. Okay. Dan untuk dapat kesedaran tu, itulah yang kita boleh guna. Kita punya deria dan juga kita punya hati. Okay. So jadi kita boleh amalkan ni untuk aktiviti harian ataupun aktiviti dalam bisnes. Kan yang penting ialah kita ada asas di mana yang penting ialah kita dapat kekuatan dari Allah. Kita dapat ketenangan dari Allah juga. Kita dapat panduan dari Allah juga. Okay? Itulah kepentingan bismillah dan solat. Okay, jadi saya rasa itu saja. Ada tak mungkin satu soalan kot? Rasa boleh tak? Boleh capai tak? Rasa Allah. Inilah tujuan saya buat perkongsian ni. Kan? Sebab kita ni, kalau kita tengok, kita memang tak ada apa sangat, tapi Allah yang ada segalanya. Jadi kita nak, memang kita nak kepada Allah. Tapi kita ingat kita ada banyak dugaan untuk kita tak ingat Allah. Itu yang kita kena awasi. Okay? Ustaz, tanya sikit. Tentang Bismillahirrahmanirrahim ni, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ni, kenapa Allah meletakkan di asas kasih dulu sebelum sayang? Jadi ada yang sebenarnya sebab benda yang kasih ini adalah satu benda yang tidak ada pengganti dia. Contohnya kita kasih kepada seorang ibu, kasih kepada anak. Kalau kita sayang kepada benda hilang, kita boleh cari yang lain. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, benda itu meresap kepada kita bahawa Allah kasih kepada kita itu. Dan sayang itu kepada semua umat dia. Dan kasih kepada manusia itu. Memang ada memang ada definisi untuk Rahman, Rahim, seperti ni. Dan kita kena memang ada kaitan kepada saya rasa ada banyak juga makna. Tapi yang penting yang kita nak betul-betul ambil dari kalimat ni ialah Allah itu penyayang. Itu yang paling penting. Sama ada memang Allah sayang pada semua orang, semua makhluk, sama ada di dunia saja ataupun di akhirat saja. Yang konsep untuk kita bergantung ni ialah Allah tu penyayang. Sama ada dikasih atau sayang tu, tapi dia macam target dia sama kan. Yang penting ialah apa kita buat seterusnya dengan kasih sayang Allah. Dan saya rasa nanti bila belajar dengan mentor nanti memang akan dapat lebih maklumat, dan mereka akan share pengalaman supaya kita tambah skill, kita tambah ilmu macam mana nak hadapi
suatu situasi. Tapi di belakang semua tu kita kena ingat Allah yang mengatur semuanya dengan rahmat dan kasih sayang. Okey, sebenarnya ada video yang Dato' Hamidun dia share macam mana kita nak hayati solat. Tak sempat, tapi kami akan share dengan usahawan WhatsApp. Nanti boleh hayati. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Intan Aidura alias